الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فما برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. أما بعد، حدثنا علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah bagi lagi umur pada kita, walaupun setiap hari ada orang meninggal dunia, tapi kita alhamdulillah masih hidup dan diberi kesihatan, kelapangan, keinginan untuk datang ke rumah Allah SWT ini, menyahut seruan hayya 'alas salah, marilah salat, hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Kita datang, dan sesungguhnya datang kita itu semua dengan kuasa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak bergerak pun, tak boleh ada apa-apa pun melainkan Allah. Hatta kita lahir ke dunia ni pun Allah yang lahirkan, Allah yang hidupkan, Allah yang besarkan kita, Allah yang bagi rezeki kepada kita, Allah bagi kesihatan, kelapangan, kekuatan, tenaga untuk bergerak datang ke rumah Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. La maujuda illallah, tidak wujud sesuatu itu melainkan Allah. Allah, semuanya Allah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah jadikan kita ni lagi sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun setiap hari orang murtad, orang keluar daripada Islam, meninggalkan agama yang suci ini, tapi kita alhamdulillah masih terus sebagai orang Islam dan orang yang menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai ikutan dia, sebagai panduan dalam hidup dia, sampailah hari kiamat ataupun sampailah dia meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan. Dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita sayang kasih kepada dia. Bagaimana kita boleh kasih sayang kepada dia kalau kita tak kenal? Kalau kita tak kenal, macam mana kita boleh sayang, kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tak kenal? Ini masalah kita. Dan begitu juga bagaimana kita rasa kita menyembah Allah sedangkan kita tak kenal Allah itu. Bagaimana nak mendatangkan khusyukan dalam ibadah kita, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak kenal Allah itu. Macam dia? Kita tak kenal Allah yang kita sembah itu. Ini masalah besar ya. Sebab itulah salah satu tujuan kita ataupun cita-cita kita hidup kat dunia ini untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah. dan mengenal pesuruh dia.
yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni insya-Allah kita bincangkan sikit berkenaan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita cerita sikit tentang solat. Kemudian sebelum Isyak kita akan lancarkan kempen solat. Kempen solat untuk remaja-remaja kita khususnya lah, dan umumnya pada kita semua. Solat ni satu benda yang penting. InsyaAllah nanti kita akan lancarkan InsyaAllah sebelum waktu Isyak. Jadi kuliah saya pada malam ni lebih kurang setengah jam insyaAllah. Hadis yang kedua berkenaan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada Ummi Salamah berkata adalah Nabi itu sangat suka pakai komis, jubah. Ini sebagai menguatkan hadis yang pertama yang dia punya matan dia, sebutan dia lebih kurang sama dengan hadis yang pertama sebelum ini, iaitu Nabi kana ahab busyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ini pun sama, kana ahab busyabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Baik, sebagai menguatkan. Dan hadis yang seterusnya, haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi, haddatsana Abu Tamilah an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an ummihi an Ummi Salamah qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lubsal qamisi. Sama juga daripada Ummu Salamah, apa dia kata adalah sangat disukai oleh Rasulullah SAW pakaian baju yang dia pakai lubsal qamis, memakai qamis, suka qamis. Boleh. Kemudian hadis yang seterusnya daripada haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Hajjaj, haddatsana Mu'adz bin Hisham, haddatsani Abi an Budail yakni Ibnu Maisarah al-Aqili an Syahar bin Hawshab an Asma bin Yazid qalat kana kummu qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Jadi itu daripada Asma bin Yazid berkata kana kummu qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lengan baju Nabi. Lengan baju Nabi ini macam-macam. Lengan baju Nabi itu sampai ke mana? Dekat lengan, dekat apa? Dekat siku ke? Dekat apa ni? Lengan dia ke? Lengan dekat apa? Dekat apa ni, sendi ni ke? Macam mana tak? Jadi sini dijelaskan lengan baju Nabi itu. Jadi adalah lengan qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ila rusghi sehingga kok ataupun apa nama ni, kok apa ni, pergelangan tangan. Jadi lengan qamis Nabi itu sampai ke pergelangan tangan. Jadi ini sunnah juga ya. Jadi kalau kita pakai baju sampai ke pergelangan tangan, dia punya lengan ikut sunnah Nabi, dapat pahala juga. Tapi ustaz kalau lengan pendek, lengan pendek itu tetap lagi menutup aurat. Tapi sunnahnya sampai ke pergelangan tangan. Kat sendi kok ni apa? Pergelangan tangan. Jadi kalau apa?
Dan apa ni kata, wa fil hadisi dalilun ala anna sunnah. Daripada hadis ni dalil sunnahnya tidak melebihi lengan baju. Lengan baju tu sampai melebihi apa ni? Lengan. Kalau baju ni, apa nama baju ni depan ni? Lengan ni, lengan baju. Lengan baju tu sunnahnya tidak melebihi lengan tangan kita. Situ tu jelah. Ya tak? Jadi sunnahnya tidak melebihi ujung jari. Jangan sampai melebihi ujung jari kita, terlajak sampai ujung jari. Bila kita turun ke bawah tak nampak jari dia. Itu dah melebihi sunnah dia. Jadi sunnah ni sampai ke pergelangan ni. Sunnah. Mana kalau kita buat macam tu, mana kita dapat pahala. Pahala. Bis. Kemudian haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Harith, haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Zuhair an Urwah bin Abdullah bin Qashir an Muawiyah bin Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah linubayi'ahu wa inna qamisahu la mutlaqin aw qala zirra qamisihi mutlaq qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastu khatam. Kata Muawiyah bin Qurrah an abihi, daripada bapaknya. Bapaknya siapa? Qurrah lah. Qurrah kata kepada Muawiyah, apa dia kata? Qala, dia berkata, ataitu Rasulullah, aku datang kepada Rasulullah fi rahtin, dan dengan satu rombongan daripada puak Muzainah. Puak Muzainah, satu puak namanya Muzainah. Datang si Qurrah ni datang kepada Rasulullah dengan apa, puak Muzainah ni, linubayi'ahu, untuk membai'ah kami nak berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbai'ah nak masuk Islam ni dah. Dia kata di sini diceritakan mereka itu lebih kurang 400 orang. 400 orang fa'aslamu, mereka semua masuk Islam. Masuk Islam, datang jumpa Nabi nak berbai'ah, nak masuk Islam lah. Nak masuk Islam. Wara'a Qurrah, telah melihat Qurrah ni bapa kepada Muawiyah tadi, nampak Rasulullah SAW yalbasu qamisan, memakai qamis, dan tidak tidak mengancing butangnya. Mana buka butang. Buka butang. Dia tengok Nabi pakai qamis tapi tak pasang butang. Buka butang lah. Buka butang. Buka butang pasal apa? Boleh jadi panas ke apa ke lah gitu. Jadi daripada hadis ini, bila buka butang tu, Qurrah ni dia masukkan tangan pada baju Nabi yang terbuka tadi tu ke belakang Nabi, kemudian dia sentuh dengan tangannya itu khatam, cop kenabian pada belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Nabi tu, pantang-pantang ada peluang tengok Nabi buka baju, seluk pegang khatam Nabi tu. Itu dia, pegang. Nabi pun biar. Tapi kalau belakang Pak Imam tak ada tu, tak. Jangan pula Pak Imam panah buka butang, nanti Pak Imam seluk di belakang. Belakang Pak Imam tak ada apa. Ini belakang Nabi. Belakang Nabi. Jadi
perbuatan ni hadis ni memberi faedah boleh buka butang. Boleh buka butang. Tu dia. Boleh buka butang. Katalah panas ke apa kan, kita ni okey. Tak tahulah tuan-tuan panas kan, kita ni okey kot. Kipas atas bawah, kiri kanan depan belakang. Katalah panas tak, kita buka butang. Boleh. Tu. Ambil daripada ni lah. Dan adalah orang yang kasih kepada Rasulullah SAW, yang Qurrah ni dia macam tu. Dia ambil pengajaran daripada hadis ni. Qurrah ni ambil pengajaran daripada hadis ni. Dia buat apa? Kalau dia panas, dia buka butang. Kalau dia panas, buka butang. Kerana dia kata Nabi dulu pernah buka butang baju. Hebat je. Tapi kalau Pak Imam kita buka butang tu, kalau ikut tak sunnah kan? Tapi Nabi buka butang, ikut Nabi, dapat pahala. Dapat pahala sunat. Itu sekali sahabat-sahabat Nabi ni tengok Nabi macam tu, ikut. Nabi buka butang pun dia ikut. Tu hebatnya Nabi tu, ikut. Tapi kalau saya buka butang, jangan ikut saya lah, ikut Nabi. Ikut Nabi. Ikut Nabi. Dapat pahala. Jadi di situ menjelaskan kepada kita juga daripada hadis itu, baju Nabi itu ada butang. Baju Nabi ada butang. Baju Nabi ada butang. Jadi kalau baju kita ada butang tu, ada lah, ikut Nabi jugalah. Cuma butang ni, kalau ikut macam mana dia punya apa tu, lipat dia tu kan, belah kiri ke kanan. Kalau ikut sunnah dia kanan tutup atas kiri, kan? Kanan tutup atas kiri. Tapi butang kita kiri tutup atas kanan. Betul. Kiri tutup kanan. Jadi ginilah. Bukan gini. Macam mana tu? Jangan balik ni pula tukar pula pergi ke jenuh lah tukang apa jahit tu, macam mana nak menukar kanan ke kiri. Pakai je lah tu tak. Kalau ikut sunnahnya kanan ke kiri je tak. Kanan tutup kiri. Jadi kanan kiri. Kita pun kereta kita pun tak sama juga. Kereta kita masuk belah kiri kan. Sepatutnya kanan masuk belah kanan, pintu kiri kereta kanan, pintu kiri kereta. Jadi oleh kerana pintu kanan kita masuk kiri, kita mengiri lah mana masuklah kereta tu kiri. Sunnahnya kanan. Tu masalah dia. Macam mana tu? Ada, minta maaf lah tuan-tuan yang kerja Proton kan. Tak silap saya lah dulu kereta X70 tu buat di kilang di China. X70 ni dibuat di kilang di China. Pemandu dia sebelah kiri. Betul? Ini orang Proton tahu ni. Pemandu dia sebelah kiri. Betul? Jadi bila kereta tu nak dijual di Malaysia, hantar engineer daripada sini pergi ke sana, nak tukar kiri tu ke kanan. Tu dia. Akhirnya pergilah beberapa orang engineer sini, macam mana nak tukar steering belah kiri ni pergi ke kanan. Sebab kat Malaysia kanan. Tu dia. Jadi mudah-mudahan dia tidak niat nak mengubah sunnah lah tu tak. Tu dia lah. Kalau niat mengubah sunnah, kacau tu. Macam kita nak duduk pun kan, duduk masuk daripada kiri, kaki kanan masuk. Ada tu macam dia. Dan termasuklah bila pemandunya sebelah kanan, jalan rayanya pun jadi lain. Tak? Kalau pemandu sebelah kiri kereta tu, jalan rayanya lain. Betul tak? Saya duduk di besi tu, pemandunya sebelah kiri. Balik ke Malaysia, pemandu sebelah kanan lain macam juga. Tak? Mula-mula lah.
Sebab tu kita tidak heran negara-negara lain pun ada yang sana kan, datang ke Malaysia ni, dia naik basikal, dia pergi sebelah ni, kita nak melawan kita. Dia dah biasa tempat negara dia macam tu. Jadi yang betulnya sebelah kiri tu. Jadi kalau sebelah kiri, pemandu sebelah kiri kereta tu, kita masuk round about tu, dia akan melawan pusingan jam. Betul tak? Kalau pemandu sebelah kanan masuk round about, mengikut pusingan jam. Yang betulnya melawan pusingan jam. Macam mana saya betul melawan pusingan jam? Cuba kita tengok orang tawaf. Siapa yang pernah buat haji umrah kan? Haji umrah. Macam mana pusing dia? Pusing melawan pusingan jam. Betul? Kau tak pernah pergi? Yang pernah pergilah melawan pusingan jam. Itu yang betulnya. Sebab tu ada jam, ada orang buat jam kan, melawan pusingan jam. Kita tengok memusing kepala kita, ni macam mana jam ni? Rupanya dia lawan pusingan jam. Yang betulnya itu di putaran tawaf tu. Dia sampailah putaran apa istilahnya, molekul apa semua tu, dia berputar melawan pusingan jam untuk menstabilkan bumi ini. Wallahu alam taala. Balik ke Malaysia mengikut pusingan jam. Itu dia. Wallahu alam, mungkin ada sebab juga tu kenapa banyak berlaku aksiden. Negara yang pemandunya sebelah kanan lebih banyak aksiden daripada negara pemandunya sebelah kiri. Betul? Anda buat kajian ni? Saya di Mesir tak banyak yang aksiden. Tak banyak aksiden. Walaupun kereta banyak, orang ramai, tak berapa aksiden. Tak berapa ada aksiden. Wallah alam, saya tak tahulah. Tapi rasa tak banyak. Dekat sini aksiden, ya Allah, aksiden maut. Wallah alam tahulah, mungkin itu salah satu faktor lah. Jadi orang tawaf di Mekah tu melawan pusingan jam. Saya pun pergi ke Puchong, ada juga manusia ni yang tawaf mengelilingi pokok. Ada kan? Ada satu kuil tu, saya tengok dia tawaf dekat pokok tu. Apa dia sebut, tak tahu. Will ada dia dah. Mungkin will. Saya tengok dia tawaf juga macam, tapi dia tawaf mengikut pusingan jam. Kalau mana tak betul lah tu. Tapi kalau dia tawaf melawan pusingan jam pun tak betul juga. Jangan pula. Tapi saya tengok dia mengikut pusingan jam ni. Betul tak? Dia keliling kat pokok tu yang ada apa berhala tu kan, kuil tu. Dia lawan ikut pusingan jam. Situ baru menunjukkan tak betul lah. Tapi kalau dia ikut lawan pusingan jam, pusing kat pokok tu, tak betul juga. Yang kata betul lah. Termasuk orang yang cuci kuil tu kan. Cuci kuil, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kalau orang bukan Islam mencuci masjid, bagus. Tapi orang Islam mencuci kuil, tak bagus. Bahaya dia. Seolah-olah kita redha dengan penyembahan berhala itu. Kan berat. Ataupun dengan makna lain, kita ni famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan sebesar zarah akan nampak nanti. Begitu juga buat jahat, walaupun sebesar zarah nampak. Agak-agak membersihkan kuil ni perbuatan sebesar zarah kan, besar apa? Lebih pada zarah kan? Lebih pada zarah lagi. Pasti akan nampak punya apa ganjaran dia ni. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi daripada hadis ini, saya nak kembali pada hadis ini. Nabi pakai qamis, jubah, kemudian Nabi jubah dia ada butang. Kemudian Nabi buka, dia pernah buka dia punya butang itu. Butang tu sampai menjadi ikutan kepada sahabat-sahabat Nabi. Bila panas, bila panas, macam mana panas pakai jubah ni, dibuka. Itu sekali ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itu setakat itu saja berkenaan dengan pakaian Nabi ni. InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang. Dan seterusnya tuan-tuan, saya nak bercerita sikit tentang
solat. Tentang solat. Solat ni kita dah alhamdulillah dah tahulah, dah tahu dah. Solat ni dari segi maknanya logatan, dari segi logah maknanya ialah doa. Doa dari segi bahasanya solat itu doa. Bila kita solat tu maknanya kita berdoa. Jadi kita tengok, kita perhatikan bacaan-bacaan dalam solat tu memenuhi kebanyakannya doa. Doa. Tapi wallah alam lah kita faham ke tidak. Dan kita berdoa itu satu hal lagi. Berdoa dalam keadaan kita tidak faham, bagi satu masalah lagi. Kalau kita sesama manusia ni jumpa satu orang, kita minta sesuatu. Kita minta sesuatu yang kita tak tahu apa yang kita minta. Jadi orang yang nak bagi dia, kau ni sebenarnya minta apa? Aku pun tak tahu. Ya, kacau. Macam mana orang tu nak bagi? Tapi dengan Allah kita tak. Dengan Allah tu kadang kita pun tak kisahlah aku tahu ke tak tahu. Jadi solat tu doa tu. Kalau dari segi syaraknya, dari segi istilahnya apa? Istilahnya apa? Perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Lebih baik itulah ya. Ringkas-ringkasnya. Mula takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Bila sebut Allahu Akbar, selain daripada Allah menjadi kecil. Kecil tak ada dah. Yang lain semua kecil. Tetapi kadang-kadang dia masuk juga ke dalam solat kita. Itu dia. Walaupun dalam hati kita ini Allah tidak izinkan iblis syaitan masuk ke dalam hati. Tetapi selain daripada syaitan iblis itu masuk, dunia masuk, perempuan masuk. Itu ingat tu. Jadi syaitan iblis menggunakan itu untuk masuk ke dalam hati manusia. Dimasukkan hati manusia. Itu ingat macam-macam tu. Allahu Akbar, apa kata Allahu Akbar, macam-macam kita ingat. Macam-macam kita ingat kat dunia ni. Kalau orang jenis ingat perempuan tu, ingat perempuan. Menangis dalam solat tu. Rupa-rupanya dia putus tunang. Ia nak menikah dah, lepas tu tak jadi. Lepas tu tak jadi tu pula pakai SMS je. Selamat tinggal, nikah tak jadi. Pening boleh kau tu. Sembayang menangis. Masuk ke dalam hati dia. Ingat dunia ke tak? Banjir pun semua ingat dunia. Kacau sungguh, berapa buah kereta tak siap-siap lagi ni. Macam mana nak guna kereta? Menangis juga dalam sembahyang. Menangis bukan kerana ingat Allah, tapi ingat dunia. Sepatutnya ingat Allah. Bagaimana kita nak ingat Allah itu kalau kita tak kenal? Ini pun satu hal sebenarnya. Kita tak kenal Allah, macam mana kita nak ingat? Kita berusaha untuk kita mengenal Allah. Salah satu cara untuk kita mengenal Allah ialah dengan menyebut nama dia. Menyebut nama dia. Allah. Ataupun dengan makna lain berzikir kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak ambil di sini sikit tentang apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang solat. Ibnu Athaillah As-Sakandari ini dia mengarang kitab hikmah. Jadi hikmah yang ke-119. Kalau siapa ada kitab buka hikmah ke-119, apa dia kata? Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, as-salatu tuhratun lil qulub. Salat itu membersihkan hati. Salat itu membersihkan hati daripada berbagai-bagai penyakit. Di hati pun ada penyakit ya. Bukan jasad dia, hati ada penyakit. Penyakit mazmumah, penyakit yang tercela. Penyakit dalam hati kita ni, penyakit sombong ada, penyakit riak ada, penyakit hasad ada, penyakit panas baran ada, penyakit tamak ada, macam-macam. Ujub ada, rasa heran diri macam-macamnya ada dalam tu. Salah satunya bagaimana kita nak membersihkan hati itu ialah dengan solat. Dengan solat tu, sebab pada solat kita ingat Allah.
Mengingat Allah ni satu kelebihan, satu kelebihan yang disebut, yang diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Orang yang jahat, perompak datang jumpa dia, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dia kata, memperbanyak, sebut kau banyakkan ucapan la ilaha illallah ataupun zikir la ilaha illallah, banyakkan. Orang yang kaki minum arak datang berjumpa dia, dia kata apa pesan dia? Perbanyakkan la ilaha illallah. Orang yang berzina datang jumpa dia, dia kata apa? Perbanyakkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Perbanyakkan itu. Apa hasilnya? Berkat daripada memperbanyakkan la ilaha illallah itu ataupun menyebut nama Allah itu, menjadikan orang yang jahat ni bertaubat kepada Allah daripada maksiat yang dilakukan. Itu dia. Dan beramal ibadat pula dia. Beribadat dia. Kalau sebelum itu tidak solat, mana dia memperbanyakkan la ilaha tu, tinggalkan maksiat yang dibuat tu, tinggalkan kebiasaan kejahatan yang dibuat tu, kemudian dia beramal, beribadat kepada Allah Ta'ala tu, berkat daripada memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah tu. Jadi ingat Allah. Jadi dalam solat antaranya kita mengingat Allah. Itu yang boleh membersihkan hati tu. Dia. Habis Ustaz dia solat tak bersih juga ni. Itulah. Itu kena kaji balik tentang solat. Macam mana? Ingat Allah ke ingat apa? Membersihkan hati daripada adnasil dzunub, daripada kekotoran dosa. Dia. Orang solat ni kan kafarah bainas solah. Kalau ada dosa di antara maghrib isyak, nanti akan ditebus dosa itu dengan solat isyak. Solat maghrib, lepas solat maghrib ada dosa-dosa yang kita lakukan, nanti akan ditebus dengan solat isyak. Gitu kan, dengan solat isyak. Jadi kemudian pula bila ada dosa-dosa kita buat daripada isyak sampai ke subuh, ditebus dengan solat subuh. Itu antara tu. Jadi kalau orang yang sentiasa solat 5 waktu semalam, dia seperti tidak ada dosa. Walaupun manusia itu tidak sunyi daripada salah, silap, lupa, tapi oleh kerana dia solat, ditebus ataupun dibersihkan dosa-dosa dia itu dengan solat itu. Hebat solat ni. Tapi kalau orang tak solat, habis dosa begitu terus, berdosa. Satu. Yang keduanya, kata Ibn Athaillah Al-Iskandari, dia wastiftahi libabil ghuyub. Ini dia. Dibukakan pintu ghaib. Ini pun hebat ni, macam mana solat ni ya. Dibukakan pintu ghaib. Yang ghaib yang tak nampak ni Allah bukakan dia. Buka. Ini pasal apa ni? Bila orang solat tu menyebabkan hatinya bersih, suci, bersih. Bila bersih, Allah diangkat penutup hijab itu. Ini hati orang yang bersih ni. Bila dia solat, hatinya jadi bersih, nanti terbuka benda-benda yang ghaib tu kena nampak. Fatara ma kana ghaiban anha minal ma'arif wal asrar, maka dia nampaklah apa benda-benda yang ghaib daripada makrifat, makrifat apa, mengenal Allah dan rahsia-rahsia dan rahsia-rahsia. Ini menunjukkan bahawa orang itu diangkat dia punya martabat dia. Martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberi kepada martabat itu ialah Allah yang memberikan kedudukan itu kepada siapa? Liman ahabba. Bagi orang yang dia suka, bagi orang yang Allah suka ni. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, solat tu sampai ke peringkat itu.
sampai boleh nampak benda yang gaib-gaib, rahsia-rahsia. Agak-agak tuan-tuan, solat kita macam mana agak? nampak ke yang gaib-gaib? Yang zahir pun tak nampak depan mata kan. Yang gaib macam mana? Itulah dia tahap solat yang macam mana kita tu. Yang zahir pun kita tak nampak. Dosa pahala pun kadang tak nampak ni. Ada setengah orang dia main game, tak tahu ya. Saya ada dengar apa ceramah Dajjal tu dia datang begitu saja ke? Nanti kita tunggu Dajjal datang. Kita akan bersama Imam Mahdi. Sebelum Dajjal datang tu agak-agak Dajjal tu dia ada alat dia tak? Ada alat ni tuan-tuan. Nak merosakkan manusia ni. Kan tujuan dia nak merosakkan akidah manusia ni. Kalau kita tengok sekarang ni, alat-alat yang ada ni sudah banyak tebaran digunakan oleh manusia yang boleh merosakkan akidah manusia. Dah ada dah sebelum Dajjal turun lagi. Macam mana dia? Itulah dia macam mana kita. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita mempertingkatkan ibadah solat kita. Ibadah solat kita ni sampai ke peringkat yang lebih baiklah. Dan sebelum tu sempena dengan kempen solat ni